Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kalau anda yang dah bersedia tu, sila tekan like and share. Dalam masa 15 minit ni saya cuba kupaskan satu lagi topik yang panas, yang saya juga terkejut dengan sama ada betul atau tak betul. Jadi kita kena buat sedikit kajian. Dan ada beberapa research paper yang ini selalunya datang daripada negara. Kalau yang ni lah topik petang ni, siapa tahu cepat, air fryer. Okey, air fryer ni saya ada satu sini contoh. Okey, ni bukan brand yang saya terlibat ke apa, tak ada. So harga pun tak mahal, lebih kurang 200 lebih je. So nak tanya you all ni, yang you beli ni sama ada dia kata tadi yang 1000 lebih pun ada, betul. Persoalannya bukan soal harga, persoalannya ialah tentang bahan yang digunakan. Jadi kalau anda tengok secara sepintas lalu, semuanya dia ada dia punya basket ni kan, tahu tak? Yang saya nak cerita ni basket ni ataupun dia punya periuk dalam ni. Okey, sama ada bahaya atau tak bahaya, dia ada pelapis. Dan zaman sekarang dah ada dia panggil parchment paper ataupun kertas-kertas untuk baking ni kan. Ada pernah tengok kan, baking paper they call it. Dia tak terbakar. Kalau yang terbakar tu memang tak ada kualiti dah, membahayakan dapur anda pula nanti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ada anda dah ada ke tak ada kat rumah, jangan risau, jangan panik. Tengok dulu ataupun dengar dulu apa yang saya nak cerita, lepas tu buat keputusan. Okey, sebab yang menjadi isu sekarang ialah you dan saya pun, saya tanya tadi, kotak dah buang atau tidak, ataupun ada tak dia punya manual dia atau brochure dia. Sebab di situ insya-Allah saya boleh tolong bagi panduan kepada anda sama ada anda dah mendapat bahan ataupun material ni, periuk ni, orang panggil apa, air fryer ni, sama ada dia okey atau tidak. Boleh? Baik, kita mulakan. Ada beberapa cara yang kita dah biasa dengan microwave, dengan oven, ataupun dengan kebiasaan kita goreng je, betul tak, dalam kuali dan sebagainya. So hari ni kita cuba fokuskan sejak tahun 1980 air fryer ni dah orang kata apa, tersebar ke seluruh dunia, sehinggakan lebih kurang 1.2 bilion USD dia punya, orang panggil apa, industri ni begitu besar sekali. Maklumlah, pasal masak, pasal makan, siapa yang tak suka, betul tak? Bahkan dia sebenarnya, kalau saya tengok sepintas lalu, dia memang tak mahal sangat kalau yang sederhana tu, dan sebenarnya tak besar sangat. Okey, ada saiz yang kecil-kecil untuk family yang baru berdua atau bertiga, memang sesuai sangatlah untuk you nak, inverted commas ya, nak goreng apa yang selalu yang orang kata apa, french fries lah, ayam lah, nugget lah, selalunya macam ni lah kan. Dan yang penting sekali ialah dia cepat, lebih daripada orang kata apa, dia punya pesaing dia. Maksudnya kalau dibandingkan dengan oven dia ataupun dengan microwave. Okey, baik, sekarang apa yang menjadi isu sebenarnya? Boleh dah bersedia saya cerita. Alright. Sebab setengah orang disebabkan mereka nak kurangkan minyak, penggunaan minyak, memang patut pakai air fryer. Dan dia boleh mengurangkan lemak pun. Ada kajian mengatakan disebabkan tak pakai minyak, tak pakai deep fry kan, orang kata apa, you goreng dalam minyak sedalam-dalam mungkin, sehinggakan kolesterol pun menjadi isu juga, boleh dikurangkan. Tapi yang penting sekali ialah yang keempat ni, saya nak cerita chemical atau bahan kimia yang terlibat dalam pada masa dia panas. Ini dia. Okey, kajian daripada Korea dan daripada Hong Kong, ada dua kertas kajian yang dikeluarkan yang menjadi viral satu ketika dahulu, lebih kurang dah dekat setahun setengah dah ni cerita ni, yang apabila terutama sekali you menggunakan bahan seperti potato, bahan-bahan yang berkanji seperti ubi, faham? Maksudnya karbohidrat, starch, benda-benda yang berkanji ni, ataupun roti,
terutama sekali roti putih kita lah kan. Apa jenis roti pun dia dipersoalkan apabila dipanaskan di dalam air fryer ini didapati bila dia tercampur pula sikit lagi, katakan dengan kot-kot lah, you campur dengan daging ke ataupun you campur dengan protein ke, contoh kan kalau macam nugget ke, tu pun boleh jadi cerita. Bila dipanaskan ada satu bahan kimia yang apabila warna kita punya kentang tu bertukar daripada putih-putih, kuning-kuning jadi nak brown-brown, bila dia diproses sampai jadi browning tu lah, masa tu keluarnya satu bahan chemical yang dinamakan acrylamide. Saya ulang, acrylamide. Okey, jadi acrylamide ni lah yang telah dikenal pasti sebagai bahan yang berkemungkinan besar menyebabkan kanser. Baik, jadi hari ni kita kena buat keputusan sama ada kita boleh pakai ke tak boleh pakai air fryer dengan tenang. Saya tak kata apa-apa lagi, saya cuma nak membuat anda lebih bijaksana. Sebab selain daripada acrylamide, kalaulah bahan ni tidak tertulis dengan ni, kalau tak tertulis, ini sama ada dia tulis tak tulis, acrylamide tu tetap keluar apabila saya kata apa, bahan yang bergula ataupun berkarbohidrat yang dipanaskan hingga bertukar warna. Boleh faham semua tu? Jadi setiap kali kita daripada biasa punya warna, kalau kentang tu sampai jadi brown dah macam terbakar, itu dipanggil dah keluar acrylamide. Faham? Cuma sekarang ni kita kena membenarkan diri kita nak beli tak beli dengan satu syarat utama, iaitu tidak ada bahan-bahan yang saya nak sebut ni. Sebab tu saya nak you copy. Nombor satu bahan yang paling utama ialah kita nak tidak ada teflon. Masih lagi, saya pernah buat cerita teflon ni lebih kurang 2 tahun lepas tentang periuk-periuk yang kita kena buang, yang non-stick tu, ingat tak yang non-stick? Jadi kalau you ambil ni, kalau kita ambil ni, kita buka ni, kita tengok murah ke mahal, yang tu you yang buat keputusan. Okey, kalau you tengok dia ada dia punya pelapik ni kan, ni pelapik ni lah you kena check, dan tepi-tepi ni lah you kena check. Dan tengok bahan kertas ni tak apa, tak jadi masalah. Yang menjadi masalah ni, ada tak yang dinamakan teflon? Faham? Yang non-stick. Dan teflon pun dah pandai sekarang, dia kata dia dah selamat dan sebagainya. Tetapi kalau bahan chemical yang tulis kat situ, tengok sini, PFAS, nama pun berbelit lidah lah, apa, polyfluoroalkyl substance. I pun tak boleh ingat. Tapi yang penting kalau you tengok PFAS, ataupun satu lagi ada tulis tu PFAS, satu lagi PTFE, ya Allah ya Rabbi, dan satu lagi BPA. Selalunya yang menjadikan you tenang kalau nak beli nanti, dia akan awal-awal dia tulis free from. Dia tahu dah kita memang mencari bahan yang free from benda ni. Selalunya ada paling kurang dia letak 3. BPA, PFAS dan satu lagi PTFE. Dah pula. So PTFE, PFAS dan satu lagi BPA. Dan kalau dia tulis teflon, you tak payah belilah. Okey, sama ada dia orang dah betulkan tak betulkan, saya cadangkan tak payah beli. Sebab apa? Sebab ada banyak lagi yang dah free from bahan-bahan ni. Jadi bukanlah bila you dengar lecture I ni you tak boleh beli, you boleh belilah. Dan memang kalau keluarnya acrylamide tadi, itu saya nak bagi cara supaya dia tak menjahanamkan sel-sel kita. Boleh? Buat mukadimah ni you kena faham, bila nak pergi beli ataupun dah beli, tengok balik kat belakang ada tulis tak free from. Selalu kalau dia kata free from, ada 3 bahan utama ni. Saya kata apa tadi? PFAS, lagi satu PTFE, satu lagi BPA. Ni bahan-bahan chemical yang diterapkan dalam dia punya lapisan tu tadi yang saya tunjuk macam periuk tu kan, lapik dia tu semua tu, bahan ni lah
Kan kalau you turis lama-lama, kadang-kadang dia keluar, lepas tu you panaskan lagi. Itu yang dulu kita tak boleh benarkan you pakai periuk yang jenis non-stick. Yang ni pun ada lagi, dia sebahagian daripada syarikat yang mengeluarkan produk yang konsepnya non-stick. Orang sukalah sebab tak melekat, tak payah pakai minyak dan sebagainya, tetapi bahan tu juga menjadi racun. Okey, itu satu. Dan nombor dua, bila bahan makanan, ni ceritanya bahan makanan, bukan nak salahkan periuk ni pula. Kalau periuk ni ataupun air fryer ni dah clear, you dah free from all the bahan-bahan yang toksik tu, tetapi cara you masak pula, you bubur full. Ini dia. Nombor dua, nak kena belajar hari ni ialah you terlalu panaskan dia atas daripada 400 degree Fahrenheit ataupun 200 lebih. Selalunya dia tulis untuk nak selamat 180 degree centigrade. Boleh tak ingat? Saya pakai centigrade lah. Fahrenheit dah terlupa dah berapa nak tukar dia punya figure tu. Tapi yang you kena ingat 180, paling tinggi 200 degree centigrade. Kalau atas pada tu, memang acrylamide akan keluar. Kalau you masukkan bahan yang you nak masak tu, nak goreng tu, adalah bahan-bahan yang, saya ulang, 3, 1 karbohidrat, nombor 2 roti, nombor 3 ubi-ubi. Faham? Okay. Of course, kalau you letak daging ke, bahan-bahan lain ke yang boleh dimasak melalui air fryer ni, kalau atas pada 200 terlalu lama pun tak boleh. So, dua faktor utama. Satu ialah berapa lama you pakai, okay? Maksudnya time dia. Katanya kalau lebih daripada 20-30 minit, itu dah terlalu lama. Dan temperaturenya terlalu tinggi, atas daripada 200 degree centigrade, yang mengeluarkan apa dinamakan acrylamide. Faham? Dan acrylamide itulah yang menjadi tanda tanya sampai hari ini, walaupun para saintis belum confirm yang ada orang betul-betul kena kanser, tetapi dah menjadi tanda soal yang besar. Jangka panjang mereka suspek akan menyebabkan kanser. Saya ulang, jangka panjang. Jadi kita nak jadi orang pertama jangka panjang tu, kita tak nak lah kan. So kesimpulannya, boleh ke tak boleh pakai air fryer? Amat boleh. Tetapi yang amat tak boleh ialah kalau ada bahan 3 tadi dan you pula rajin masak terlalu lama, dan you tak perasan kadang-kadang temperature tu atas pada 200 degree centigrade. Belajar sesuatu tak hari ni? Jadi bagi tahu kalau ada ni lah pembantu rumah you ke, you ajar dia orang, okay? Sebab tak boleh salahkan dia orang kan. Sebab air fryer ni, satu kelemahan dia ialah you tak boleh nampak. Faham tak? Mungkin zaman moden sekarang boleh nampak ada gelas, saya tak tahu lah, tapi yang saya ada kat rumah ni tak boleh nampak. So saya minta kotak, dia orang kata dia ada buang kotak. Nasib baiklah dalam RM200 je, tak mahal sangat. Kalau kita was-was sangat, terpaksa beli lain lah. Sebab daripada kita nak save duit, padahal hari-hari kita makan bahan-bahan yang toksik dan juga acrylamide tu. Baik, yang boleh lagi untuk ditambah pengetahuan untuk anda ialah kalau dia tulis kat situ diperbuat daripada stainless steel. Ini yang paling baik. Stainless steel, besi yang kualiti bagus. Nombor 2, diperbuat daripada ceramik. Boleh dengar? Ceramik. Dan nombor 3, diperbuat daripada bahan yang daripada gelas. 3 bahan ni bahan yang diiktiraf sebagai no problem, tidak ada masalah bahan toksik. Dan kalau you jaga dari sudut berapa lama you nak goreng atau masak dalam air fryer ni, dan temperature tidak terlalu tinggi, insyaAllah selamat dan very convenient. Cuma kadang-kadang dia bising sikit lah kalau dibandingkan dengan oven atau microwave yang biasa, betul? Right. Apa lagi yang you kena belajar? Iaitu bahan-bahan. Kenapa saya minta you tulis nota dan serius sikit dengan topik ni ialah bahan yang saya sebut tadi, PFAS, PTFE, BPA, semua ni, ini semua diiktiraf sebagai forever chemical. Dengar perkataan forever chemical pula tu. Nombor 1, dia dah lekat kat dalam air fryer ataupun pelapik-pelapik dalam air fryer tu kan.
Nombor dua, bila dia dah masuk ke dalam makanan atau kita pemakan dan sebagainya, bahan-bahan ni forever ada kat dalam badan kita. Maksudnya dia tidak boleh 2 minggu boleh orang kata apa, larut ke keluar melalui lemak, buang najis ke, air kencing ke, tak ada, berpeluh ke, tak ada. Dia ada kat situ berdekad-dekad. Itu dipanggil forever chemical. Jadi dalam dunia ni ada satu lagi bahan yang kita risau di dalam gadget-gadget ataupun alat-alat macam ni, namanya ialah phthalates. PHTALATES. So saya tambah satu lagi, phthalates. Selain daripada bahan-bahan yang seperti acrylamide semua tadi tu, maka inilah yang menyebabkan barangan-barangan moden ni kalau kualiti tak di cek betul-betul, dan ramai orang kampung kita tak peduli nak baca semua ni. Manalah kita tak tahu kan. Saya sendiri pun baru nak buka mata sebab saya tak masuk campur dengan orang orang masak-masak ni kan, saya tak pandai pun. Jadi saya mintalah daripada hari ni, sekurang-kurangnya bahan ni you dah tulis, pergi baca elok-elok. Kalau belum beli, cek dulu, confirm tak ada bahan ni baru beli. Semoga anda sentiasa dunia ni bahagia, akhirat syurga, senyum-senyum semua. Apa lagi, selalunya tak lupa kita let go and feel good all the time. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?